Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi binti Syaibuddin, nombor matrik A174-891 akan membentangkan mengenai kritikan sastra bagi subjek PPPJ 2343 Kesusastraan Islam bimbingan Dr. Zulkarnain bin Muhammad. Saya telah memilih sebuah cerpen dari buku antologi cerpen Sebuah Lampu Antik, yang mana antologi cerpen berunsur Islam kelima ini diterbitkan melalui Peraduan Cerpen Anjuran Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri pada 1983. Di dalam buku antologi cerpen Sebuah Lampu Antik ini mengandungi 10 buah cerpen, tetapi menjadi pilihan saya ialah cerpen Seorang Tua. Cerpen Seorang Tua ini merupakan hasil karya daripada Mat Hilal bin Rabingan. Sedikit mengenai latar belakang pengkarya, Mat Hilal bin Rabingan yang mana berasal dari Sabak Bernam, Selangor, yang berkelulusan Sekolah Menengah Agama Darjah Khas dan Sijil Tinggi Persekolahan pada tahun 1976. Beliau pernah berkhidmat sebagai anggota polis selama 8 tahun dan selepas daripada itu beliau berkhidmat di Jabatan Agama Islam Selangor. Beliau merupakan seorang sastrawan yang telah memberi sumbangan yang amat besar dalam dunia kesusastraan Melayu yang berunsur Islam. Karya beliau, cerpen Seorang Tua, telah memenangi sagu hati dalam Peraduan Cerpen berunsur Islam yang kelima ini. Pengkarya cerpen ini mengambil peluang untuk mengetengahkan cerpen-cerpen yang berunsur Islam dalam karya-karya kesusastraan. Pengkarya cerpen ini berjaya mengemukakan cerpen secara positif dan sesuai dengan Islam. Cerpen ini dikemukakan dalam teknik yang menarik dan berpengalaman serta bahasa yang indah untuk dibaca oleh peminat karya-karya sastra. Cerpen Seorang Tua ini bertemakan keinsafan dari watak utama dalam cerpen ini iaitu Haji Sabil. Antara watak yang terdapat dalam cerpen ini ialah Haji Sabil, Lebay Hadi, Masri, anak sulung Haji Sabil dan isteri muda Haji Sabil. Terdapat juga watak yang telah pun meninggal dunia tetapi masih disebutkan oleh penulis iaitu isteri tua Haji Sabil yang meninggal dunia di Mekah. Cerpen Seorang Tua ini mengisahkan mengenai Haji Sabil yang merupakan seorang yang telah pun lanjut usia yang menghidap penyakit lumpuh selama 2 tahun. Kerana keuzurannya, dia telah meninggalkan sembahyang. Sikapnya ini tidak disetujui oleh menantu sulungnya iaitu Lebay Hadi yang sentiasa mengingatkannya tentang sembahyang 5 waktu ialah fardu ain yang tidak boleh sengaja ditinggalkan. Lebay Hadi sentiasa mengingatkannya bahawa sembahyang boleh ditunaikan dengan apa cara menurut kemampuan, sama ada dalam keadaan duduk, baring, melalui isyarat kelopak mata dan sebagainya. Walau bagaimanapun, akhirnya Lebay Hadi dapat membetulkan Haji Sabil untuk kembali sembahyang. Ini menyebabkan jiwa Haji Sabil tenang dari segala keresahan dan kegelisahan yang dialaminya selama ini di dalam meniti hari-hari tuanya. Namun sebenarnya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, Lebay Hadi terlebih dahulu kembali ke rahmatullah. Oleh kerana mengenangkan nasihat-nasihat dan jasa Lebay Hadi dari kekuatan jiwa, Haji Sabil diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kematian menantu sulungnya itu. Haji Sabil dapat bangun berjalan setelah beberapa lama mengalami penyakit lumpuh. Dengan tekadnya untuk menziarahi jenazah menantunya itu walaupun dia tidak berjaya. Dalam cerpen ini, pengkarya juga mengupas tentang kewajipan dan tanggungjawab seseorang anak terhadap ibu bapa dengan begitu jelas. Dalam Islam, amatlah dituntut dan penting bagi setiap manusia yang bergelar sebagai seorang anak untuk bertanggungjawab ke atas kedua orang tuanya selagi mereka masih hidup.
Contohnya, lebay hadi yang sentiasa menasihatkan ayah mertuanya itu untuk sembahyang walaupun Haji Sabil memberikan alasan-alasan yang tidak munasabah. Walaupun ayah mertuanya berkeras hati untuk tidak menunaikan sembahyang, tetapi tidak menjadi halangan baginya untuk sentiasa menasihati Haji Sabil. Malah penulis juga menunjukkan watak anak-anak yang mengabaikan tanggungjawab terhadap kedua orang tuanya itu, iaitu anak-anak kepada Haji Sabil yang lain. Namun begitu, cerpen ini juga memaparkan perwatakan seseorang yang tidak mendengar nasihat dan tidak menghargai orang lain seperti Haji Sabil. Dia selalu menidakkan dan mengendahkan orang lain, terutama menantunya yang sulung itu lebay hadi. Seperti yang dikaryakan oleh penulis, sekiranya pada waktu yang lalu, jika lebay hadi menasihatinya, biasanya Haji Sabil akan memarahinya semula sampai ditampar-tampar muka anak perempuannya. Oleh itu, sebagai seorang manusia, kita hendaklah mendengar setiap nasihat dan teguran yang diberikan oleh orang lain supaya kita dapat memperbaiki diri kita supaya menjadi seseorang yang lebih baik dan menjadi hamba yang bertakwa. Keistimewaan yang dominan dalam cerpen ini adalah kisah yang berkemungkinan benar dalam sesebuah institusi keluarga dalam kalangan masyarakat kita. Kita dapat melihat bagaimana sikap dan tanggungjawab seseorang anak terhadap kedua ibu bapanya, sama ada benci, menghormati atau menyayangi mereka dengan penuh kasih sayang. Malah, cerpen ini menceritakan betapa pentingnya tanggungjawab dan hubungan seseorang hamba terhadap penciptanya. Melalui sembahyang dapat menghilangkan perasaan cemas dan rasa gelisah yang ditanggung oleh seseorang manusia akan hilang kerana kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita sentiasa bersama dan berhubung dengan Allah, maka Allah memberi ketenangan dalam hati, jiwa dan naluri seseorang manusia dalam menghadapi setiap dugaan, rintangan dan kesakitan dalam kehidupan. Tanpa memikirkan sesuatu keburukan yang berlaku, malah menghadapinya dalam keadaan yang tenang. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam cerpen ini lebih kepada ceramah dan nasihat, malah kurang menumpukan usaha ke arah menghidupkan watak, tetapi lebih menekankan persoalan amanat. Namun begitu, ceritanya amat memberi kesan lebih-lebih lagi pada peringkat akhir cerpen tersebut. Perutusan dari cerpen ini agak jelas bahawa sembahyang adalah fardu yang tidak boleh ditinggalkan walau di dalam keadaan apa sekalipun. Sembahyang memberi kekuatan rohani yang boleh menenangkan jiwa dan kesejahteraan fizikal. Ajal maut itu pula adalah di tangan Allah, tiada siapa pun yang dapat menjangkakan siapa dahulu dan siapa kemudian yang menemuinya. Pengarang turut berjaya menyentuh jiwa kita sebagai pembaca. Kita dapat merasai kesedihan dan keinsafan yang dilalui oleh Haji Sabil setelah kehilangan menantu sulungnya yang sentiasa dibenci dan dimarahinya, iaitu lebay hadi. Saat-saat keinsafan Haji Sabil dihuraikan secara terperinci. Perkara ini telah meninggalkan impak yang amat mendalam dalam jiwa setiap pembaca. Pengarang telah berjaya menarik minat pembaca untuk mengetahui penutup cerita tersebut. Kita tertanya-tanya akan detik-detik keinsafan Haji Sabil. Setelah habis membaca cerpen ini, saya telah mempelajari bahawa kita memainkan peranan penting sebagai seorang anak. Hubungan kita terhadap ibu bapa merupakan hubungan interpersonal yang paling penting dalam kehidupan. Justru kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa supaya suasana mesra dapat diwujudkan dan dikekalkan di dalam rumah ataupun di mana-mana jua. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.